Ketika Nabi Ibrahim alaihissalam meninggalkan Hajar alaihissalam dan Ismail, bayi yang baru lahir alaihissalam, di satu lembah di kota Mekah yang tiada hidupan, tak ada tumbuhan, tak ada orang, tak ada air. Hajar alaihissalam bertanya kepada Ibrahim alaihissalam, "Wahai Ibrahim, kenapa kau tinggalkan kami di satu tempat yang tiada hidupan? Tak ada sumber air, tak ada tumbuh-tumbuhan, tak ada orang." Quran kata biwadin ghairi dhi dhar'. Nabi Ibrahim alaihissalam tidak menjawab dan terus berjalan, menanggung beratnya perasaan sedih pada ketika itu. Sehingga Hajar alaihissalam sendiri bertanya, "Allah amaraka bihadha?" Allah yang memerintahkan kau tinggalkan kami di sini? Dan Nabi Ibrahim hanya mengangguk dan terus berjalan. Pada ketika itu Hajar alaihissalam mengungkapkan satu ungkapan yang cukup luar biasa. "Falan yudayyi'una Allahu idhan." Kalau Allah yang perintahkan kau tinggalkan kami di sini, nescaya Allah tidak akan mensia-siakan atau membiarkan kami. Dan setelah beberapa hari berlalu, apabila bekalan yang mereka ada sudah habis, Ismail menangis kelaparan. Hajar alaihissalam perlu mencari sumber air dan makanan. Pada ketika itu boleh je Hajar doa minta, "Ya Allah, turunkan rezeki." Tetapi Hajar alaihissalam tahu rezeki hanya didapatkan dengan usaha. Lalu dia bangun dan pergi berlari ke atas bukit Safa, tengok daripada kejauhan kalau ada sumber air atau ada sesiapa yang lalu di kawasan tersebut. Tak nampak sesiapa, turun lari pergi ke bukit Marwah, buat perkara yang sama dalam keadaan dia mendengar bayinya Ismail alaihissalam menangis kelaparan. Sehingga selepas 7 pusingan, Allah Subhanahu wa taala keluarkan rezeki dari tempat yang tak disangka-sangka. Terbit dan terpancarlah air Zam-Zam yang bukan hanya memberi manfaat kepada Hajar alaihissalam dan Ismail alaihissalam, tetapi manfaatnya dirasakan sampai ke hari ini dan sampai ke hari kiamat insya-Allah. Dan pada ketika itu Hajar alaihissalam yakin bahawa Tuhan Maha Pemberi rezeki, Ar-Razzaq, pasti akan memberikan mereka rezeki. Dan hari ini kalau kita lihat, antara keresahan dan kebimbangan ramai orang adalah apabila berbicara tentang rezeki. Soal pendapatan, nak bayar rumah, nak bayar kereta, perbelanjaan makan, keperluan anak-anak, simpanan untuk masa depan dan sebagainya. Dia benar memang ada sebahagian yang memang bergelut untuk mencukupkan keperluan asas. Tetapi ramai je yang sebenarnya sudah dikurniakan kecukupan tetapi sentiasa juga rasa resah. Sebab bila dibanding-bandingkan dengan orang lain, dia rasa apa yang dia ada itu sangat sedikit dan tak pernah cukup. Ini tentunya dengan cara kita hidup hari ini yang terdedah kepada media sosial yang pelbagai, dunia yang begitu ekstrim dari sudut materialistik, kan kita ada culture crazy rich, consumerism, membeli, memiliki barang, dan itu semua menjadi ukuran tentang berjaya ataupun tidak seseorang itu. Dan kita sentiasa melihat gaya hidup orang lain yang travel, makan mewah-mewah dan memiliki pelbagai kemewahan dan barang-barang perhiasan sehingga kita sentiasa rasa macam kita tak dikurniakan rezeki. Dan hari ini kita nak belajar dalam siri Wahai Tuhan, apakah maksud Razzaq dan apakah beberapa prinsip dan konsep yang penting perlu kita faham. Yang pertama, perkataan Razzaq ini daripada 3 huruf akar, Ra, Zai dan Qaf. Dan dalam bahasa Arab, apabila perkataan yang di tengah itu diletakkan syiddah ataupun didoublekan bunyi dia, contohnya Razzaq, Wahhab, Tawwab, itu membawa erti Allah Subhanahu Wa Taala melakukan perkara tersebut berulang-ulang kali secara berterusan. So Razzaq ni apa? Razzaq ini adalah Tuhan yang memberi, Tuhan yang provide, yang mencukupkan. Dan pattern perkataan itu yang bunyinya Razzaq itu membawa erti Tuhan yang memberi secara berterusan, berulang-ulang kali. Dan dalam hubungan kita dengan Tuhan, sebahagian agama lain konsepnya ialah kita menyembah Tuhan dan dengan itu Tuhan mendapat manfaat. Sebahagiannya memberi makan kepada Tuhan. Tetapi Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Az-Zariyat, surah yang ke-51 ayat yang ke-57, Allah jelaskan kepada kita apa saja yang kita lakukan dalam bentuk ibadah, pengabdian,
ia sama sekali tidak memberi manfaat, ataupun Allah tidak sama sekali berharap untuk kita yang memberi rezeki kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah kata dalam Quran, "Ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu ayyut'imun." Aku tidak sekali-kali menghendaki sebarang rezeki pemberian daripada mereka, yakni orang-orang yang menyembahnya, hamba-hambanya, dan aku tidak menghendaki supaya mereka memberi makan kepadaku. Tetapi Allah tegaskan dalam ayat yang seterusnya, "Innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin." Sesungguhnya dialah yang maha pemberi rezeki. Dia sahajalah yang maha pemberi rezeki, dan dia mempunyai kekuasaan yang begitu kuat, kukuh, stabil, tidak terhingga. Dan bila kita sebut tentang rezeki, disebabkan tadi kita sebut culture materialistik itu, kadang-kadang kita hanya ukur rezeki itu dengan sisi material. Kalau ada duit, ada barang, ada aset, maka dia adalah orang yang dapat rezeki. Dalam keadaan kita tak sedar, sebenarnya paling kurang rezeki ini ada dua dimensi besar. Satu dalam bentuk material, betul ada duit dalam bentuk aset. Tetapi ada juga banyak rezeki lain yang dalam bentuk bukan material, bersifat ketenangan dalaman, spiritual, petunjuk, ilmu, ketenangan, kesihatan, perkara-perkara yang tidak boleh sebenarnya dibeli pun dengan rezeki berbentuk material, duit dan sebagainya. Dan kalau kita lihat seluruh kehidupan ini, semua makhluk mendapatkan rezeki daripada Allah Subhanahu Wa Taala, bukan hanya orang yang beriman, orang Islam, orang bukan Islam, haiwan, tumbuh-tumbuhan. Sehingga Allah sebut dalam surah Hud, surah yang ke-11 ayat yang ke-6, satu ayat yang penting untuk kita faham, iaitu wama min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Tidak ada satu apa pun dari makhluk-makhluknya yang bergerak, garis bawahi bergerak, dabbah fil ard illa 'ala Allahi rizquha, melainkan Allah yang menjaga rezekinya. Satu aspek, memang Allah memberi rezeki, tetapi rezeki itu mesti dicari, mesti diusahakan. Bukan kita duduk secara pasif dan statik. Dia mesti bergerak. So keyword dia mesti bergerak, mencari rezeki. Misalnya dalam kisah Hajar alaihissalam tadi, Hajar alaihissalam bergerak, berusaha mencari. Dan bila kita berusaha, kita kena juga faham ada dua lagi perkara yang penting, iaitu ada rezeki yang Allah bagi terkait secara langsung dengan usaha yang kita lakukan. Maksudnya kita minta kerja kat satu tempat, kita sungguh-sungguh buat resume, pergi interview, perform, dan kita dapat rezeki kerja di tempat tu. Ada juga rezeki yang tak berkaitan dengan usaha, yang tak terkait secara langsung dengan usaha yang kita lakukan. Misalnya kita minta rezeki atau minta kerja di satu tempat, mengharapkan rezeki kita di situ, tetapi ada orang yang mungkin refer nama kita kepada tempat lain, dan tiba-tiba orang lain panggil dan kita dapat actually rezeki yang jauh lebih baik daripada apa yang kita harapkan. Dan ini sebenarnya bila saya baca, saya teringat pengalaman diri saya sendiri waktu saya baru balik daripada belajar. Waktu tu saya berada dalam keadaan yang sangat memerlukan pekerjaan. Jadi setiap minggu waktu tu, bulan Ramadan juga, saya masih ingat, lebih 10 tahun yang lalu, setiap minggu saya akan ambil bas daripada Johor dan pergi ke Kuala Lumpur, hantar resume, pergi interview, cari kerja. Sehinggalah satu masa tu dapat satu offer. Tetapi bila dapat offer tu, tentu waktu awal-awal tu gembira, tapi bila baca offer letter dan posisi yang ditawarkan tu, dia adalah kerja yang berkaitan dengan income yang tidak patuh syariah. Jadi saya yang belajar tentang riba, tentang syariah dan sebagainya, rasa macam Allah, takkanlah aku nak ambil kerja ni walaupun aku sangat perlukan sekarang pekerjaan. Tapi waktu tu saya, walaupun ada rasa macam mana nak buat ni, boleh nego lagi tak, saya tanya boleh tak pindahkan saya ke tempat yang department lain dan sebagainya, dan mereka sebut tak ada, kat sini je ada kekosongan dan ini training program. Tak apa, lepas ni kami akan usahakan untuk kamu dapat duduk di tempat yang kamu nak tu. Tapi saya pun fikir-fikir tak apalah, saya tolak tawaran tu. Dan bayangkan, hanya selang beberapa minit selepas itu saya dapat message daripada seorang kawan yang recommend nama saya dekat bos dia, bagi tahu kawan ni tengah cari kerja dan bos dia ajak jumpa. Bukan interview session pun, dia ajak jumpa. Dan saya pun terus pergi ke satu lagi office di Kuala Lumpur waktu tu dan sembang-sembang dengan bos tu, dan dia tanya beberapa soalan, saya jawab, dan waktu tu saya balik dan ambil bas petang balik ke Johor. Dan bas tu baru je bergerak, saya masih ingat betul, bas tu baru je bergerak keluar daripada terminal Bersepadu Selatan tu menuju ke selatan. Kawan saya tu message, Lan,
bos bagi tahu suruh kau cari rumah sewa dekat Kuala Lumpur, dia akan uruskan dan kau dapat kerja ni. Walaupun saya belum officially interview pun dengan HR dan sebagainya. Dan waktu tu saya rasa, boleh bayangkanlah betapa gembira luar biasa. Dan apa yang dapat daripada kerja yang saya tak mohon pun itu adalah, satu, gajinya 2 kali ganda. Yang kedua, dia bukan training, dia kerja tetap. Dan datang pula dengan benefit-benefit yang saya tak pernah bayangkan. Dan subhanallah, waktu tu teringat, man taraka syai'an lillah awadahullahu khairan min. Siapa yang tinggalkan sesuatu kerana Allah, Allah janji dia akan gantikan dengan sesuatu yang jauh lebih baik. Diri saya ini bukanlah contoh ikutan sangat. Saya nak cerita sebagai contoh yang berkait dengan apa yang saya ceritakan tadi. Dan tentu sahabat-sahabat, saudara-saudari, ada pengalaman-pengalaman peribadi dengan Allah Subhanahu Wa Taala pada ketika kita susah, dan bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala memberikan rezeki, sama ada melalui jalan yang kita sangka ataupun jalan-jalan yang kita tak sangka. Kan, Allahu huwar razzaq. Allah sentiasa memberikan rezeki kepada orang-orang hamba-hambanya, apatah lagi yang berharap dan memohon kepadanya. Dan kalau kita lihat, bila kita kadang-kadang resah sangat fikir nak kumpul harta banyak sekian-sekian tak dapat, kita aim pekerjaan tertentu tak dapat, kita ingat satu hadis ni. Nabi SAW sebut, dan setiap kali bila baca hadis ni, kita akan rasa lebih syukur dan kita akan rasa kita sentiasa diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini mungkin juga boleh jadi poin bagaimana kita nak hidup dengan nama Allah Ar-Razzaq. Nabi SAW sebut dalam satu hadis riwayat Ibn Majah, qala Rasulullah SAW, man asbaha minkum mu'afan fi jasadihi. Siapa yang bangun pagi itu pun sudah satu rezeki. Cuba fikir, berapa ramai yang tidur dan tidak lagi bangun, dan berapa ramai yang terbaring tak boleh bangun. Siapa yang boleh bangun pagi dalam keadaan dia sihat, kemudian mu'afan fi jasadihi, dia sihat, tubuh badannya sihat, aminan fi sirbihi, dia bangun tu dia rasa aman dalam rumah dia, jiwa dia tenang, aman, tak ada perang, tak ada orang bom kat luar, tak ada orang ketuk pintu minta hutang, tenang, aminan fi sirbihi, indahu qutu yaumihi, dan dia ada makanan untuk hari tu. Macam kita, hampir semua kita yang mengikuti siri Wahai Tuhan ni, saya yakin kita tahu, kita confirm ada boleh beli makanan untuk hari ni. Dan Nabi SAW sebut, ka'annama khizat lahud dunya. Dan orang yang baru ada 4 perkara ni, dia boleh bangun, dia sihat, dia rasa aman, dan dia ada makanan untuk hari tu, seolah-olah telah dihimpun nikmat dunia semuanya untuk dia. Subhanallah. Kan, kalau kita lihat, Allah Ar-Razzaq sentiasa melimpahkan kita dengan pelbagai kurniaan rezeki. Tinggal lagi kita membuka mata hati kita dan lihat, melangkaui sekadar duit, harta, aset dan sebagainya. Lihat kepada anak-anak, lihat kepada pasangan, kepada guru-guru yang pernah mengajarkan kita pelbagai ilmu, kepada ibu bapa yang menjaga kita dengan penuh santun dan baik, dan pelbagai lagi rezeki yang tak boleh kita gambarkan sepenuhnya. Tak cukup perkataan, tak cukup masa nak diceritakan. Jadi Ramadan ini kita pasakkan lagi keyakinan bahawa Allahu huwar razzaq. Allah lah yang memberikan rezeki, tidak yang lain. Dan kita mesti cari dengan jalan yang halal. Nabi juga ajarkan satu doa, Allahumma kfini bihalalika an haramik. Ya Allah, cukupkan aku dengan yang halal supaya aku tak ambil yang haram. Wa aghnini bifadlika amman siwa. Dan kayakan aku dengan kelebihan dan fadl, kekayaan yang ada di sisi Engkau. Dan kaya itu bukan hanya kaya material, kaya jiwa. Berapa ramai yang kelihatan sederhana tapi jiwanya kaya dengan rasa kecukupan dan redha. Itulah nikmat hidup yang tak terbanding dan tak ternilai nikmatnya. Moga-moga Allah SWT golongkan kita dalam golongan yang benar-benar memahami dan merasai Tuhan Ar-Razzaq yang sentiasa melimpahkan rezeki dalam kehidupan kita. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.